A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kali ini kita akan teruskan perbincangan dan pembahasan kita tentang Syiah Rafidah, di antara kecuaian ulama dan kebingungan ummah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Jadi dalam buku kecil yang ditulis oleh Maulana Muhammad Asri Yusof ini, beliau ada memberikan beberapa nukilan ataupun pendapat yang diambil dan dikutip daripada kitab-kitab Syiah. Ya, jadi di bawah tajuk Syiah dan Al-Quran, Maulana Muhammad Asri Yusof ada memberikan beberapa fakta tentang Syiah yang mempunyai pandangan tersendiri tentang Al-Quranul Karim. Orang yang kata Syiah, sebagaimana yang dipetik oleh Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi jilid 1 halaman 228, orang yang mendakwa telah mengumpulkan Al-Quran dengan lengkap adalah pembohong besar. Ini antara dakwaan golongan Syiah, bahawa mana-mana golongan yang mendakwa bahawa Al-Quran telah lengkap adalah pembohong besar. Al-Quran sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah hanya dikumpul dan disimpan oleh Ali bin Abi Talib dan imam-imam selepasnya. Ini antara akidah ataupun pegangan orang-orang Syiah yang tidak diwar-warkan, tapi mereka berpegang pada pendapat bahawa Al-Quran yang lengkap itu hanyalah dipegang dan diamalkan, dipegang dan dipunyai Ali bin Abi Talib dan keturunan mereka. Keturunan mereka maksudnya adalah golongan 12 imam Syiah lah, Hasan, Husain dan golongan seterusnya. Yang kedua, Al-Qulaini meriwayatkan lagi di dalam kitabnya Al-Kafi bahawa Abu Husain Musa alaihissalam menulis surat kepada Ali bin Suwaid ketika beliau berada di dalam penjara. Janganlah kamu mencari agama orang yang bukan dari kalangan Syiahmu. Janganlah sekali-kali kamu suka kepada agama mereka kerana mereka adalah pengkhianat. Tengok tu golongan Syiah. Mereka tulis surat kepada golongan mereka. Mereka menampakkan apakah yang ada di dalam hati perut mereka. Mereka telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan telah mengkhianati amanah yang telah diserahkan kepada mereka. Tahukah kamu apakah bentuk pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap amanah yang diserahkan kepada mereka ini? Pengkhianat dekat sini maksudnya siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menganggap Ahli Sunnah wal Jamaah, para sahabat radhiyallahu an, adalah golongan yang mengkhianat kerana telah dakwaan Syiah lah bahawa golongan sahabat telah mengambil hak Ahlul Bait. Mereka telah diamanahkan supaya menjaga kitab Allah, iaitu Al-Quran, tapi mereka telah memesongkannya dan menukar gantikan isinya. Ini antara pandangan golongan Syiah terhadap Al-Quran yang kita pegang. Menurut mereka, Al-Quran yang kita pegang ini adalah telah dipesongkan dan telah ditukar ganti. Jadi Al-Quran yang benar itu di mana? Al-Quran yang benar di sisi mereka hanyalah dipunyai dan dimiliki oleh Ahlul Bait dan keturunan mereka. Al-Qulaini menyebutkan lagi di dalam Al-Kafi bahawa Hisham bin Salim meriwayatkan daripada Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq bahawa beliau berkata, Syiah pun ada juga dia punya dia punya sanad. Bukannya semua yang mengaku mempunyai sanad itu benar. Contohnya macam Syiah ni, dia kalau sebab zaman 300 yang pertama, 300 yang pertama di zaman pengumpulan ilmu hadis, memang mencatat dan meriwayatkan sanad itu sangat penting. Sangat penting. Syiah pun ada juga, tapi apa yang mereka lakukan hanyalah pembohongan terhadap agama. Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq
bahawa beliau berkata, sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril AS kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi sebanyak 17,000 ayat. Mereka berdusta atas nama Ahlul Bait sebab Abi Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq ataupun Ja'far As-Sadiq adalah guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Ja'far As-Sadiq ini adalah antara ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Ahlul Bait. Allamah Khalil Al-Kazwini dalam Asy-Syafi Syarah Usul Al-Kafi bab kelebihan Al-Quran menguraikan kata-kata Ja'far As-Sadiq yang tersebut di atas. Kata-kata beliau itu bermaksud bahawa sebahagian besar daripada Al-Quran yang asal yang dibawakan oleh Jibril telah digugur atau dihilangkan. Ini pandangan golongan ulama Syiah bahawa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh-kononnya berjumlah 17,000 ayat, dan daripada 17,000 ayat itu sebahagian besarnya telah dihapuskan ataupun telah dibuang ataupun telah dipesongkan, sebab kita meyakini Al-Quran itu hanyalah lebih kurang 6,000 lebih ayat saja. Jadi kalau 6,000 lebih ayat daripada 17,000, makna hampir 11,000 ayat telah dibuang lah. 11,000 ayat telah dibuang. Di dalam naskah Al-Quran yang wujud dan masyhur di kalangan orang ramai hari ini tidak terdapat ayat-ayat yang digugur dan dibuang itu. Itu pandangan golongan Syiah. Seorang ulama Syiah, Kamaluddin Maitham Al-Bahrani, menulis tentang pengumpulan Al-Quran oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an bahawa beliau telah menyatukan orang ramai di atas qiraat Zaid bin Sabit saja dan membakar semua mushaf-mushaf yang lain. Beliau telah membatalkan ayat-ayat yang tidak syak lagi merupakan sebahagian daripada Al-Quran. Mereka mempertikaikan tindakan Uthman bin Affan radhiyallahu an yang telah mengumpulkan Al-Quran dan telah mengarahkan membakar mushaf-mushaf yang lain, qiraat-qiraat yang lain, supaya qiraat-qiraat yang tidak bertepatan dengan sebutan Quraisy, itu dihapuskan. Diriwayatkan dari Buraid Al-Ijli daripada Abi Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq. Mereka berdusta lagi atas nama Ahlul Bait. Imam Ja'far As-Sadiq katanya, sebagaimana orang Kristian berdusta atas nama Nabi Isa AS, samalah dengan golongan Syiah. Allah telah menurunkan nama 7 orang dengan jelas dalam Al-Quran, tetapi orang-orang Quraisy telah menghapuskan nama 6 daripada mereka dan meninggalkan nama Abu Lahab sahaja. Jadi kalau kita baca Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, ikut kefahaman Syiah, golongan yang telah dimurkai oleh Allah bukan Abu Lahab saja, ada lagi 7 orang, 7 orang, hanya tinggal Abu Lahab, 6 orang lagi telah dihapuskan. Ini antara dakwaan golongan Syiah terhadap Al-Quran, yang kita yakini akan kesempurnaan dan ketepatannya. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan ringkasan ini kita dapat mengambil iktibar dan dapat mengikuti jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kefahaman para sahabat dan salafus saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.